Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Rizal Ismail dalam kongsi cerita. Dan Alhamdulillah bertemu kita lagi untuk episod yang kedua. Dan pastinya menampilkan selebriti dan juga muncik Malaysia yang bakal bersama dengan kita. Dan hari ini Alhamdulillah bersama dengan kita Cikgu Siti Hajar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sihat. Macam mana tadi dari ya, perjalanan saya dahulu Kelang, banyak kereta tapi alhamdulillah perjalanan lancar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pastinya dengan niat yang baik untuk kita berkongsi, Allah mudahkan. InsyaAllah. Amin. Sebagai pembuka untuk kongsi cerita kita pada hari ini, sedikitlah tapi pastinya ramai yang dah tahu dah profil Cikgu Siti Hajar kan. Dia bukan seorang pengajar, pastinya tentang buka lah, dan semua maklum beliau juga merupakan salah seorang dari guru vokal dalam rancangan Akademi Fantasia 2012 hingga 2013 ke? Daripada 2003. Nak kata lama sangat 2003 lama. Dan transformasinya pastinya akan kita kongsikan lepas ni. Bagaimana transformasi dulu hingga sekarang. Untuk awal cikgu mungkin sedikitlah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Rizal kerana saya bersahatilah dapat kongsi cerita ni kan, sebab saya masuk ke kongsi cerita, maklumlah bila pada usia macam ni banyak pengalaman. Ada orang lain mungkin lagi banyak pengalaman, tetapi ada pengalaman yang boleh saya kongsikan dah. Okey, saya lahir di Kelang sebenarnya. Ni maknanya bandar tak lahir saya lah. Kemudian saya membesar di Felda Soeharto. Orang panggil Felda Sungai Dusun. So, bersekolah sampai tingkatan 5 di sana. Kemudian saya sambung belajar vokal muzik lah di ITM, masa tu ITM Shah Alam. Sehinggalah saya hari ini orang kenal saya sebagai guru vokal. Ya. Juri juga juri dalam banyak. Maknanya kalau nak disenaraikan kerja saya tu dari tahun saya mulakan kerjaya sebenarnya mengajar vokal tu daripada yang orang kata orang kata bertatih-tatih tu 1987. Oh, lama dah. 4 tahun. 1987 saya dah bermula, saya di daerah Kelang, bermula di Bengkel Daya Kelang tu. Jadi travel by bus dari rumah ke rumah semua saya buat. So sampailah sehingga hari ini saya terlibat rancangan reality macam Sinaran Pasport. Jadi antaranya ya, kemudian yang meletup sekali ialah Akademi Fantasia lah, sebab Akademi Fantasia kita sebagai pioneer lah di kalangan guru-guru. Saya yang pertama daripada Akademi Fantasia 1 sampailah yang ke berapa saya pun dah tak ingat tahun berapa. Kemudian Kilauan Emas, kemudian ada sedikit terlibat dalam Gegar Baganza macam itulah sekarang kan, dan sambil tu mengorak langkah, dan sekarang ni lebih banyak terlibat dengan kelas-kelas vokal Al-Quran. Alhamdulillah. Itu serba sedikit lah berkaitan dengan Cikgu Siti Hajar. Dan pastinya banyak lagi kita nak kongsikan dengan anda. Dan saya pun tak sabar sebenarnya nak tahu lagi, nak korek-korek lagi Alhamdulillah pengalaman dan juga cerita-cerita yang pastinya dapat berikan pengajaran dan juga InsyaAllah mudah-mudahan. Ya, sebab apa pun dalam hidup kita yang penting apa yang kita buat, apa yang kita kongsi dari sudut apa sekalipun, biar memberi manfaat pada orang lain. InsyaAllah. Nantikan selepas ni bersama saya Rizal Ismail dalam kongsi cerita di Kronologi Jus My Heart. Resepi turun-temurun yang menggunakan bahan-bahan tradisional dan tiada bahan-bahan kimia. Kita buat original, pure. Yang penting halal. Halalan thayyiban, halal dan lagi baik untuk diri kita. Di Kronologi Jus My Heart, dapatkan di pasaran. Kembali bersama saya Rizal Ismail dalam kongsi cerita. Dan yang mungkin yang baru je menonton bersama saya dan juga Cikgu Siti Hajar, tetamu istimewa kita pada hari ini untuk kita kongsikan lagi berkaitan dengan kisah tadi kita cerita, latar belakang dan sebagainya dulu dan sekarang. Kita nak tahu juga perkembangan terbaru dan juga mungkin Cikgu nak cerita kisah pengalaman dan juga cabaran yang Cikgu lalui dari dulu sampai sekarang sebagai
guru vokal lah namanya sekarang. Baiklah. Okey, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana apa yang saya impikan menjadi kenyataan lah sebenarnya, ya, menjadi seorang guru vokal. Saya memang minat nak jadi cikgu, tapi nak minta jadi cikgu sekolah saya tak dapat, tapi pernah mengajar di sekolah juga. Dan akhirnya saya dapat menjadi guru vokal, dan saya kira seluruh Malaysia lah, tak kira daripada golongan mana sekalipun, memang memanggil saya dengan panggilan cikgu. Maknanya pada saya itu satu penghormatan, ya. Bila orang panggil kita cikgu itu satu penghormatan, yang saya tak boleh nak gambarkan saya punya besar hati dan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kalau nak cerita pengalaman banyak, kalau nak cerita kenangan banyak, pahit manis semua ada, tapi saya lebih suka berkongsi tentang cabaran-cabaran dia, ya. Sebab sebagai seorang guru vokal ni, orang kadang-kadang kaitkan kita dengan populariti, dianggap kita selebriti. Tapi saya ni kuat mengatakan, saya walaupun saya menjadi guru vokal ni lebih kepada orang kata beribu-ribu orang yang belajar, dan pada tahun 1992 saya membuka sekolah vokal, kan. Cabaran dia besar, di mana orang nak datang kelas pun dia tanya siapa Siti Hajar, sebab dia bukan penyanyi, kan. Tetapi saya masa tu saya tak pandai nak kait hidup ni dengan yang atas tu. Saya cuma kata buat ajalah benda baik, macam tu je lah, kan. Jadi memang cabaran dia besar lah, sebab orang dia bukan penyanyi, walaupun sebenarnya menyanyi tu pun adalah salah satu kerja saya lah. Jadi vokal ni orang kaitkan dia penyanyi rakaman lah, kan. Tapi alhamdulillah sampai hari ini kepercayaan dan banyak pelajar-pelajar saya yang berjaya. Tapi jangan tanya saya siapa-siapa, saya tak berapa ingat lah, kan. Bukan melupakan pelajar, tapi terlalu ramai yang jadi kejayaan. Ada yang jadi penyanyi tu pun berjaya, ada yang berjaya menjadi guru vokal juga, ada yang berjaya menjadi, yang penting pada saya ialah ketika itu menjadi seorang pendidik. Saya menggunakan medium vokal sebenarnya mendidik, sebab bukan nak jadi orang penyanyi sangat. Saya nak menjadikan seorang insan, saya nak melahirkan seorang insan. Bila seorang insan tu pada ketika itu, siapa yang mengenali saya lah, keadaan saya, kejahilan saya, ya, dengan penampilan saya semua tu membuatkan mungkin banyak perkara yang tersekat, ya. Sebab tapi didikan saya terus beri, walaupun saya berpengalaman lah mengajar, berkongsi ilmu dengan arwah Ustaz Asri, Ustaz Amal, kan, Raihan, Arabani. Jadi kita kata daripada situ timbul motivasi, di mana cikgu kalau nak cakap benda baik jangan tunggu sebab nak pakai tudung baru nak cakap benda baik. Cakap je benda baik, sebab insya-Allah dia kata bila kita bercakap benda yang baik-baik, pengakhirannya akan jadi baik. Jadi kembali pada kita. Ya, jadi sebab saya tanya ustaz, saya sebenarnya nak mengajar, saya nak menjadikan seorang insan. Saya nak melahirkan seorang insan. Anak-anak ni nak jadikan insan. Jadi macam mana ustaz, saya nak cakap benda baik tapi saya ni tak pakai tudung, saya pakai skirt, saya pakai belah, macam itulah. Jahil lah. So ustaz kata hebatnya ustaz ni, dia tak cakap pun dengan saya, kalau macam tu pakailah tudung, dia tak cakap pun, kan. Dia cakap dengan saya, nak cakap benda baik teruskan, jangan tunggu pakai tudung baru nak cakap. So saya teruskan usaha saya, dan semua tu Allah punya percaturan, ya, percaturan daripada Allah yang kita amat bersyukur. Dan cabarannya lagi, saya orang yang pertama melopori, perintis vokal kelas ni, daripada classical singing, traditional, segala benda, sampailah hari ni apa yang saya buat, komunikasi, semua saya buat. Okey, so apabila saya yang saya terkilan lah kalau nak kira, kepakaran saya dalam bidang vokal ini dinilai macam, alah, mengajar orang nyanyi kan, tak payah garang-garang, biasa-biasa, banyak terlampau apa sangatlah orang kata sebagai guru vokal. Sedangkan kalau kita pergi doktor, pakar jantung, bila pakar jantung kata awak kena macam ni, awak tak boleh makan ni, semua orang ikut. Tapi kalau pakar vokal cakap, kan, jangan macam ni, jangan macam ni, kena macam ni, kena macam tu, semua orang tak boleh terima. Dia kata, nak apa yang susah sangat nak menyanyi pun itu tak boleh, ni tak boleh, kan. Sedangkan kita ada ilmu dia, ada syarat dia, ada itu. Jadi apabila saya mengalihkan bidang vokal ni kepada pada membaca Al-Quran, saya rasa apa yang saya belajar lebih berbaloi lah.